TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, hos anda untuk hari ini, Wani Carey. Okey, baik, sebelum kita mulakan subjek kita hari ini, seperti biasalah, Wani mesti akan ingatkan anda semua untuk patuh pada SOP dengan mengikut cara-caranya. Kita kena sentiasa pakai hand sanitizer apabila kita sentuh apa-apa permukaan sekalipun. Kita perlulah pakai pelitup muka apabila berada di tempat awam ataupun di tempat sesak, dan paling penting, jaga juga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Baik, hari ini Wani rasa gembira kerana apa? Subjek yang akan sama-sama kita belajar hari ini semestinya subjek matematik tingkatan 4 khususnya bab 3. Tapi dengan siapa? Ini dia, antara guru yang sangat sporting juga hari ini. Mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Matematik itu kacang. Siapa lagi kalau bukan Cikgu Azman bin Saad? Jom kita persilakan. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, ni kali ketiga kita bertemu, ya? Ya. Nampak tak? Jodoh Cikgu dengan Cikgu, jodoh Wani dengan Cikgu Azman tidak ke mana kalau di sini juga jodohnya. Alright, kepada anda semua, inilah dia Cikgu Azman, guru dari SMK Kuala Selangor, ya Cikgu? Selangor. Dan telah mengajar selama 18 tahun. 18 tahun. Tu dia. Okey, Cikgu. Seperti biasa, sebelum kita nak cerita panjang, Wani nak jemput Cikgu untuk kita ke meja istimewa yang telah disediakan untuk kita membuat sanitasi tangan. Cikgu boleh pakai dulu. Lepas tu Wani pula pakai. Bila kita dah pakai, bolehlah simpan. Tanggalkan dulu pelitup muka dan simpan dalam bekas yang disediakan. Okey, Cikgu, merah menyala hari ni, Cikgu. Orang kata merah tu garang. Merah tu garang. Garang ke, Cikgu? Hati saya berbunga-bunga. Hati, baju merah nampak garang tapi hati berbunga-bunga. Itulah dia Cikgu Azman, ya. Tahu tak kenapa? Kenapa, Cikgu? Sebelah saya siapa? Sebelah saya? Cikgu? Sebelah saya siapa? Wani lah. Cik cantik manis yang menjadi jodoh kali ketiga. Jodoh kali ketiga. Patutlah hati berbunga-bunga. Okey, Cikgu. Alright, jom kita nak saksikan dulu pandangan calon mengenai subjek matematik ini. Jom. Didik TV KPM. Dari pendapat saya, matematik sangat senang, tapi kita lebih perlukan banyak latihan dan buat nota dia dan bertanya pada guru. Pada saya, matematik ini sangat menarik jika kita dapat fahami apa yang perlu kita belajari. Untuk mudah kita konsep, dalam kelas kita kena beri tumpuan penuh kepada apa yang cikgu ajar. Buat ulang kaji awal, buat banyak buku latihan dan jangan mudah berputus asa. Matematik ini teknikal. Jadi, strategi kita perlu betul untuk pastikan kita dapat menjawab dengan baik. Saya yakin saya boleh dapat A+ dalam subjek matematik dalam SPM nanti. Pada saya, matematik adalah suatu subjek yang sangat mudah untuk kita fahami, tetapi kita haruslah banyak bertanya kepada cikgu dan berbincang dengan rakan-rakan semua supaya kita dapat memahami setiap satu subjek ataupun perkara yang kita tidak tahu tentangnya. Maka dengan itu, saya ingin bercakap good luck kepada semua calon SPM 2021. Didik TV KPM. Kita dah dengarkan pandangan calon. Rata-rata mereka mengatakan mereka yakin untuk dapat A+, ya, Cikgu? Nampak bersemangat betul. Itu semua anak murid Cikgu, ya? Ya. Tengok cikgunya bersemangat, apatah lagi anak muridnya. Baik, Cikgu. Sebelum kita berehatlah, Wani nak tanya pandangan Cikgu mengenai subjek matematik tingkatan 4 ini. Ya. Adakah penting sebenarnya untuk mereka kuasai dari tingkatan 4 ataupun masuk tingkatan 5 lebih penting untuk fokus skop dia tu? Okey, Wani tahu tak Wani? Sekarang ni kan format baru Wani.
format baru tahun ini. KSSM. Semua serba baru. Jadi cakupannya pula serba baru juga. Okey. Kalau dulu kita boleh hafal topik apa yang akan masuk. Sekarang format baru tak boleh hafal. Akan masuk daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tetapi untuk sekadar nak bagi cemerlang 4, 5 ni wajib kuasai. Okey. Jadi top up sikit kata 3, 2, 1 top up sikit. Okey. Tapi nak tak nak memang kena usaha gigih tuan-tuan ni. Sebab ini format baru kali pertama diperkenalkan ni. Cikgu-cikgu pun blur lagi macam mana soalan bentuk soalannya. Dah tak boleh nak hafal, tak boleh nak apa kan. Jadi ramai tanya saya, Cikgu Azman macam mana rahsia, macam mana rahsia? Saya ni tak ada rahsia. Walaupun saya kata matu kacang kan. Nak depan wani lagi lah kan. Okey. Tapi insya-Allah kalau kita berusaha, berusaha banyak latihan, apa sesuatu yang keluar kita boleh buat dengan mudah. Itu saya rasa itulah pada saya. Itu je. Permulaan yang bersemangat dan menarik pada Cikgu Azman. Tapi sebelum kita mulakan sesi pelajaran kita hari ini, apa kata kita berehat seketika dan kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry serta guru kita hari ini Cikgu Azman Saad, guru matematik SMK Kuala Selangor. Okey Cikgu, baik sebelum itu kita nak jemputlah para pelajar kita yang akan bersama-sama dengan kita dan kita ada 3 buah sekolah yang berbeza hari ini. Menariklah sikit sesi kita hari ini ya Cikgu. Jom kita nak persilakan pelajar dari SMK Taman Kosas Ampang Selangor, SMK Sultan Abdul Aziz Shah dan juga pelajar Sekolah Seni Malaysia Sabah. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Salam. Salam. Okey, tu dia. Kita ada 6 pelajar dari sekolah yang berbeza. Mungkin kita boleh minta anda semua untuk perkenalkan diri anda juga nama sekolah anda. Dipersilakan. Kita mulakan dari Imran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim dari sekolah SMK Sultan Abdul Aziz Shah, Keranjang. Okey, terima kasih Imran. Seterusnya kita ada Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Syazarina daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kosas. Okey, seterusnya Nur Amira. Assalamualaikum. Saya Nur Amira dari SMK Taman Kosas. Alright, thank you Amira. Kita ada Manisha, pengawas ni. Okey. Selamat sejahtera. Saya Manisha Kor, anak perempuan dan Jiksing dari SMK Taman Kosas. Alright, seterusnya Dina. Selamat sejahtera, saya Dina Sri dari SMK Kuala Selangor. Okey, dan akhir sekali Bethany. Salam sejahtera kepada cikgu. Nama saya Bethany Colin dari Sekolah Seni Malaysia Sabah. Tu dia dari Sabah datang. Sama kampung lah kita orang Sabah. Okey, alright. Jadi sekarang ini cikgu, ada anak murid cikgu ke di sini? Ada di bawah sekali, di tengah-tengah, di apit. Ni dia Dina Shri mewakili SMK Kuala Selangor. Okey, alright, kita ada 4 buah sekolah hari ini. Baik cikgu, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi kita hari ini. Okey, Assalamualaikum dan apa khabar semua anak-anak semua? Okey, ini kali pertama saya pandang anda semua. Kecuali yang tengah-tengah itulah saya selalu jumpa kat sekolah. Okey. Alright. So, jom bersama saya. Dah ready semua dah? Dah ready? Dah. Okey, bagus. Alright. So, tak faham tanya ya. Boleh PM tepi, PM tengah, semua boleh dengan saya. Okey? Alright. So, hari ini cikgu nak bincang bab 3 penaklukan logik. Okey? Satu bab yang mana tak perlu kira. Banyak membaca, banyak menulis. Topik yang membosankan sebenarnya. Sebab saya je suka mengira. Tiba-tiba tak ada kiraan. Jadi agak membosankan. Tetapi penting. Sebenarnya kalau bagi anak-anak yang nak jadi peguam, jadi hakim, pegawai cara lah dekat mahkamah semua, topik ini sangat dipentingkan. Untuk mengaitkan sejarah kes-kes yang terdahulu dengan kes sekarang ni, ini topik yang amat penting lah. Jadi mungkin anak-anak tak dapat lagi gambaran dia, tapi bila anak dah masuk ke universiti nanti, ambil jurusan undang-undang, nampaklah kepentingan dia tu. Okey ya? Alright. So jom. Sebelum tu Wani ya. Saya lebih orang kenal dengan nama Azman Rezeki. Azman Rezeki. Azman Saad orang tak kenal.
Sebab Azman rezeki. Okey. Sejak guna nama rezeki tu, rezeki melimpah-limpah. Jodoh depan mata pun ada. Okey. Alright, jom kita pergi ya. Okey, saya ni seorang guru yang suka bersembang, suka bercakap lah. Sebab malulah saya ni pun penulis juga, novelis juga walaupun tak glamour. Okey. Alright. Okey. So topik hari ini ialah penaklukan logik. Okey, ada beberapa topik yang awak kena faham. Okey, yang pertama adalah tentang pernyataan. Apa dia pernyataan? Okey, dan dalam part ini anak-anak semua akan belajar tentang menentukan suatu pernyataan itu adakah dia pernyataan ataupun bukan. Dan kalau dia pernyataan, adakah dia benar atau palsu? Nak tentukan kebenaran pernyataan tersebut. Okey. Yang kedua ialah menentukan kebenaran bila ada dua situasi. Okey, diberi saksi A, saksi B, adakah dia tu benar ataupun palsu? Okey. Yang ketiga ialah membina implikasi bagi satu pernyataan. Diberi satu ayat, dia suruh buat dua implikasi. Apa benda implikasi itu? Okey. Dan yang keempat ialah menulis akas dan juga menentukan kebenaran bagi akas tersebut. Okey. Nampak susah dah ni. Terutamanya yang anak-anak kat sini lah, yang PDPR selama beberapa bulan ni. Sekarang ni baru mula nak face to face semula kan. Jadi ini ialah just ulangan balik lah bagi cikgu yang dah belajar kat sekolah. Mungkin sebelum ni tak keluar TV, jadi tak semangat nak belajar. So hari ni keluar TV, okay, satu Malaysia tengok, mungkin lebih semangat lagi. Nak pula dengan cikgu gila macam ni. Kan? Gitu. Alright, so kita sambung. Ini part yang pertama. Standard pelajaran ialah tentang pernyataan. Okey. Yang kedua nanti kita akan belajar ialah tentang hujahan. Hujah. Okay, kita berhujah. Bagi yang mewakili sekolah ni mungkin tahu hujah ni apa dia lah. Tapi yang tak wakili sekolah ni mungkin hujahan ni tentang apa. Kan? Kita akan belajar. Okay, untuk hujahan pula kita akan belajar. Yang pertama adalah kita nak melengkapkan hujahan tersebut. Sama ada melengkapkan premis ataupun kesimpulan. Okay, itu yang pertama kita buat. Yang kedua adalah membuat kesimpulan daripada suatu hujahan. Diberi satu hujahan, kita buat kesimpulan. Sama ada secara induktif ataupun secara didaktif. Okey, mungkin ada yang terkebir-kebir. Binatang apa ni induktif ni? Wani tahu tak induktif apa ni? Saya dah lupa, cikgu. Lupa saya tak apa. Jangan lupa ilmu. Okay. Saya suka bergurau ni. Lupa ni. Sebab gembira ni Wani sebab jumpa Wani ni hari ni kan. Okey. So, hari kita akan belajar ini semua ni. Apa dia induktif, apa dia didaktif, kita akan belajar hari ini. Kita ada rakan-rakan kita duk bantu kita. Jadi saya boleh relax sikit lah. Okey. Yang pertama, pernyataan. Apa itu pernyataan? Saya nak tanya orang seni lah sikit, orang Sabah. Saya suka orang Sabah. Orang Sabah, Pak. Pernah berkasih dengan orang Sabah. Okay? Tapi tak berkahwin dengan orang Sabah. Okey, orang Sabah. Boleh betul cikgu tak? Apa dia pernyataan? Apa yang Bethany tahu tentang pernyataan? Pernyataan ialah... pada pandangan saya, pernyataan adalah ayat yang boleh kenal pasti kebenarannya. Okey, itu kata dia. Terima kasih, pandai. Mesti pandai menari kan sebab kalau seni. Bethany, okay, tak dancer. apa. Alright. So, betul tadi cakap tadi. Pernyataan adalah, tu konsep dia. Suatu ayat yang dapat ditentukan kebenarannya. Sama ada dia benar atau palsu. Tak boleh dua-dua sekali. Kalau ada kedua-dua sekali, benar ke palsu ni? Mungkin benar ke palsu? Tak boleh. Pernyataan hanya boleh dua je. Sama ada dia benar ataupun palsu. Itu adalah konsep pernyataan. Okey. Contoh. 4 tambah 9, 13. Adakah dia pernyataan? Manisha, dia pernyataan atau bukan Manisha? 4 tambah 9, 13. Bukan. Dia pernyataan. Kenapa Manisha kata dia pernyataan? Nak tanya kan, kenapa Manisha kata dia pernyataan? Sebab bila kita kira, dia betul. Okey, pandai. Ayat ini boleh ditentukan kebenaran. Itu dia betul. Jadi dia adalah pernyataan. Dia menerangkan 4 tambah 9 sama dengan 13. Jadi dia adalah satu pernyataan. Okey, kita pergi yang berikutnya. Contoh. Okey, 5 kuasa 3. Adakah dia pernyataan? Dan kenapa awak kata begitu? Siapa tanya nak cuba? siapa-siapa boleh. Imran, nak cuba Imran? 5 kuasa 3. Boleh. 5 kuasa 3 adalah bukan pernyataan. Tak dengar? Sekali lagi Imran. 5 kuasa 3 bukan pernyataan. Bukan pernyataan. Bukan pernyataan. Kenapa Imran? Sebab dia tak menentukan nilainya.
Okey. Pandai Imran ya, tak sia-sia. Okey. Terima kasih. Okey. Jadi 5 kuasa 3 ni apa benda? Dia terangkan tentang apa? Okey. Tak tahu. Dia cuma beritahu 5 kuasa 3. Okey. Adakah 5 kuasa 3 tu ialah bola contohnya? Kali kita kata 5 kuasa 3 sama dengan bola. Kita tahu. Dia terangkan 5 kuasa 3 ialah bola. Jadi dia pernyataan. Kan dia sebiji gitu ya? Ya. Tak tahu benda apa. So, dia bukan pernyataan. Bukan. Okey, alright. Dia mesti paling kurang mesti ada simbol sama dengan ke. Paling kurang gitu. Okey. Contoh yang ketiga. Talapia adalah jenis sayuran. Adakah dia pernyataan? Talapia ni tahu tak apa dia Amira? Amira tahu tak talapia ni apa? Ikan talapia ke cikgu? Oh, pandai ikan talapia. Mahal RM10-80. Okey. Adakah dia satu pernyataan? Talapia adalah jenis sayuran? Dia pernyataan tapi palsu. Okey, pandai. Very good. Muka straight A ni. Kalau pandai jawab gitu. Okey. Jadi talapia yang jenis sayuran ialah pernyataan tetapi dia adalah palsu. Kerana talapia itu ialah ikan. Okey. Jadi dia pernyataan. Dia menerangkan talapia itu ialah sayur. Jadi dia pernyataan tapi dia yang palsu. Okey. Yang keempat. 4P sama dengan 2. Adakah dia pernyataan? Okey, nak minta pandangan budak sekolah saya tu, yang ujung sana tu. Dina. Dina. Bukan pernyataan. Pasal apa Diana? Pasal apa Dina? Bukan pernyataan. Bukan pernyataan. Kenapa? Kerana kalau kita tambah 4P sama dengan 2P. Kalau macam tu betul. Dekat situ tak ada P. So yang itu bukan pernyataan. Ya Allah. Betul ke, cikgu? Terima kasih. Sekolah mana ni? Sekolah mana ni? Sekolah Kuala Selangor lah. Sekolah Kuala Selangor. Tapi bukan, saya tak ngajar dia. Dia kelas akaun. Saya ngajar kelas ekonomi. Okey. Jadi dia kata tadi, Dina kata tadi, dia bukan pernyataan. Sebab apa? Dia kata tadi, siap bagi contoh lagi tadi. Kalau 2P tambah 2P, jadi 4P dia kata. Kan dia kata, sebelah kiri ni ada P. Kanan tak ada P dia kata. Ya. So, P ni apa dia? Wani tahu tak P ni apa dia, P? Wani? Tahu tak P ni apa dia? P itu simbol dia lah, cikgu. Yelah, dia mewakili apa? Mewakili 4. Adakah dia mewakili gajah? Ataupun mangkuk? Ataupun nombor? Kita tak tahu. Ya. Jadi, bila kita tak tahu, dia adalah bukan pernyataan. Okey. Jadi, lagi sekali, keluar paling mudah bagi dia. Kalau kiri ada P, kanan ada P, dia pernyataan. Sebab benda yang sama. Tapi kalau dia P sini, tak ada P sini, dia bukan pernyataan. Sebab kita tak tahu P itu apa dia. Okey. Alright. First step, bagus. Ya, nampaknya semua jawab betul ya tadi. Bagus, betul ni. Tak sia-sia saya jemput mereka ni. Okey. Kirim salam pada cikgu yang offer mereka pada saya. Okey. Tengok contoh lagi. Tentukan sama ada setiap yang berikut pernyataan atau bukan pernyataan. Soalan SP macam mana bentuk dia? Tentukan je. Betul satu markah, salah kosong. Okey, contoh. 2 kuasa 3 tambah 5, 11. Adakah dia pernyataan? Kalau pernyataan buat gitu. Siapa pernyataan buat gitu? Kalau pernyataan buat thumbs up. Imran kata gitu. Jangan ikut, yakin pada diri sendiri. Alright, Dina kata apa? Alright, okey, betul. Okey, dia menerangkan 2 kuasa 3 tambah 5 ialah 11 dia kata. Tapi kalau soalan kata, adakah dia benar atau palsu? Kita kena nilai tengok. 2 kuasa 3 ialah berapa? 8. 2 kali 2 kali 2. Akan dapat 8. 8 tambah 5, 13. Jadi kalau dia palsu. Tapi kalau budak yang tak faham, dia akan anggap 2 kuasa 3 ialah 2 kali 3, 6. So bila tambah 5 dapat 11, dia akan kata benar. Kalut lagi tu. Okey, dia akan kata benar. Okey. So bila dia pernyataan, nak tentukan benar atau palsu, pastikan kita ada buat kiraan yang mudah je lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jangan bergerak, menyerah. Adakah dia pernyataan? Tu ada geleng kepala, Intan geleng kepala. Ada duduk diam, biasa. Imran kata geleng kepala juga. Okey, kenapa bukan pernyataan? Ini adalah arahan. Jangan bergerak, menyerah. Kita tak terang apa-apa. Okey, jadi ini adalah arahan ataupun perintah. Dia bukan menerangkan apa-apa. Okey? Kan dia kata awak pencuri, sila duduk. Itu adalah pernyataan. Dia menerangkan suruh pencuri itu duduk. Okey, sebab itu pun ada tanda seru di situ, dah boleh nampak lah hint dia, cikgu. Okey, dia suruh siapa yang bergerak tu, dia suruh siapa yang bergerak tu, kita tak tahu. Jadi dia bukan pernyataan. Okey. Yang ketiga,
13x tambah 12x sama dengan 25x kuasa 2. Kalau ada melibatkan nombor ni, huruf ni, kita tengok. Kalau ada semua tempat nombor yang huruf yang sama, dia adalah pernyataan. Itu yang clue dia. Okey, kalau semua tempat ada huruf yang sama, dia adalah pernyataan. Okey, itu clue dia. So ini adalah pernyataan lah. Maksudnya cikgu nombor 3 tu dah tak payah kira-kira dah. Tak payah kira. Okey, alright. Tapi kalau kata benar atau palsu, ini kan dipalsu lah. Itu dia. Okey, dan yang keempat, setahun ada 365 hari. Pernyataan ke tak? Ni kalau tak tahu Okey, berapa hari ramai yang dalam anggap setahun. kata. Okey, betul lah. Dia ada pernyataan yang menerangkan setahun ada 365 hari. Okey, so dia adalah pernyataan. Kalau kata benar palsu, benar. Benar. Okey. Berikutnya, 13 tambah Y 28. Macam kes Dina cakap tadi, dia hanya ada sebelah je. Okey, so dia confirm lah bukan pernyataan. Sebab kita tak tahu Y ni apa dia. Betul. Okay? Tapi kalau topik algebra, topik linear, kita boleh kira. Okay, tapi ini topik logik, tak boleh. Ini kalau pergi mahkamah, kita buat kes ni, kes gugur. Kerana maklumat tak cukup. Okay, jadi hati-hati. Itu kegunaan topik ini. Okey, jom sambung lagi. Hari Rabu. Hari Rabu. Apa benda Rabu? Ada apa? Tak tahu. So, tergantung gitu. So, dia bukan pernyataan. Okey? Kalau kata hari Rabu ialah hari pertemuan Cikgu Azman dan Wani. Contoh itu, dia adalah pernyataan. Itu pernyataan. Dia menerangkan hari Rabu tu pertemuan saya dengan dia semula. Okey? Orang rumah dengar tu tunggu masa tu. Okey? Tapi tak apa. Okey? Alright, kita belanjalah makan nanti. Okey. Alright. Itu yang pertama tadi ya. Untuk kalau dalam peperiksaan dia akan minta tentukan sama ada pernyataan ataupun bukan. Yang kedua, nyatakan benar atau palsu. Okey. Yang ketiga ialah dia bagi satu pernyataan tetapi disuruh kita lengkapkan menggunakan perkataan semua ataupun sebilangan untuk menjadikan dia benar. Okey, contoh ayat. Tempat kosong, segitiga sama sisi mempunyai satu bucu bernilai 60 darjah. Okey, nak guna semua ke sebilangan? Yang ni kita kena guna kena ingat konsep segitiga sama sisi. Bila sama sisi, semua bucunya adalah sama. Bila sama, kita akan guna perkataan semua. Itu ya. Okey, kalau dia ayat tu benar, guna semua. Okey. Contoh yang kedua. Nombor perdana adalah nombor ganjil. Ni kadang-kadang sekolah saya sebut ganjiang. Suka sebut ganjiang. Okey. Nombor perdana adalah nombor ganjil. Okey, nak gunakan semua ke sebilangan? Jadi kita kena faham konsep nombor perdana. Okey, nak tanya siapa sebelum tanya lagi ya? Amira dah tadi kan. Intan. Intan belum. Intan belum? Belum. Oh, patut muka sedih. Okey, Intan. Intan, sebutkan nombor perdana Intan. Antara 0 dan 10 kita sebut nombor perdana. 2. Okey, 2. 2. Okey. 3. 3. 5. 5. 7. 7. 9. 9 bukan. 9 boleh bagi yang 3. Okey, tak apa. Nanti belajar lagi Cikgu Zila kat sekolah tu ya. Alright. Okey. Nombor perdana ialah nombor yang boleh dibahagi dengan 1 dan diri sendiri saja. Okey, kalau sampai 10 tu nombor 2, nombor 3, nombor 5, 7 sahaja. Okey, 9 bukan nombor perdana, boleh bagi yang 3. Okey. Jadi di sini ialah kita ada nombor 2, genap. Yang lain tu semua ganjiang. Satu benar, satu palsu, jadi semua benar. Okey, bila satu ada palsu, jadi semua benar, dia tak sama, kita gunalah perkataan sebilangan. Okey, kalau semua betul bagi semua. Okey, tapi kalau sebahagian dia betul, tulis sebilangan untuk menjadikan dia benar ayat tu. Okey, contoh yang ketiga. Rhombus mempunyai sisi yang sama panjang. Adik kita kena tahu rhombus tu macam mana bentuk dia. Apa ciri-ciri dia? So, untuk rhombus ni, benar atau semua ataupun sebilangan untuk jadikan dia benar. Rhombus ni bentuk macam mana? Okey, dia tak sama macam bentuk layang-layang. Rhombus dengan layang-layang lain. Okey. Ada tak jawab tak? Semua ke sebilangan? Siapa nak cuba? Dina. Dina. Semua. Okey, pandai. Sekolah mana tak tahu tu? Sekolah cikgu Sekolah lah. saya. Okey, alright. Okey, so semua. Rhombus ni ciri-cirinya adalah dia ada 4 bucu dan kesemua bucu adalah sama panjang. Okey, tapi kalau lelayang dia ada 4 bucu juga.
Tetapi dia 2 di atas sama, 2 di bawah sama. Tapi atas dengan bawah tak sama. Okey, atas pendek sikit, bawah panjang sikit. Dia macam layang-layang. Okey, alright. Tapi kalau semua sama sisi, dia adalah rhombus. Dan dia mesti berbentuk bucu. Ya, bentuk bucu itulah. Okey, kalau segi 4 tu bukan rhombus dia panggil. Alright. Okey, so ini adalah semua. Okey, gandaan 3 boleh bagi tepat dengan 9. Ni pun kita kena faham konsep asas lah. Okey, gandaan 3 ni apa nombor dia? Okey, 3, 6, 9, 12. Jadi, adakah semua nombor tu boleh bagi tepat dengan 9? Okey, 3 tak boleh bagi dengan 9. 6 tak boleh bagi dengan 9. 9 boleh bagi. 12 tak boleh. So, bila ada yang boleh tak boleh, kita gunalah perkataan sebilangan untuk menjadikan dia benar. Ya. Okey, faham kat rumah dah? Semua faham ya? Okey, cikgu. Nampaknya kita punya pembelajaran ni semakin menarik dan kita dah buat banyak apa orang kata penyataan di situ, latihan. Dan lepas ni akan ada banyak lagi latihan yang kita akan sama-sama buat dengan Cikgu Azman serta para pelajar kita hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita berehat seketika dan kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey serta guru kita Cikgu Azman Rizki. Dan juga para pelajar dari 4 buah sekolah. Jom cikgu, tanpa melengahkan masa kita nak sambunglah sesi pembelajaran kita hari ini. Okey. Seperti saya tengok slide tentang hari guru tadi, saya teringat cikgu saya. Allah. Yang boleh saya ingat adalah Cikgu Abdullah, sekolah rendah saya. Cikgu apa? Alah, saya lupa nama dia pula. Cikgu Rohaya. Cikgu ingat lagi waktu kau mendengar. Itulah guru-guru yang membentuk saya jadi hari inilah. Saya boleh doa ibu bapa. Guru-guru tu mengajar subjek matematik ke cikgu? Tak, subjek bahasa Melayu dengan admat. Tapi mereka banyak berinspirasi pada. Okey. Terima kasih semua cikgu kepada saya. Okey, alright. Touching oleh dia. Okey, tak apa. Kita sambung. Okey, satu lagi. Tentang penyertaan juga. Benar, tapi kita nak guna perkataan dan dengan atau. Okey, tadi semua sebilangan. Sekarang ni dan atau. Okey. Kangkung adalah sayuran, kelapa adalah buah-buahan. Ada 2 ayat. Okey, kangkung adalah sayuran. Benar. Kelapa adalah buah-buahan. Benar. Bila dua-dua benar, kita gunalah perkataan dan. Dan. Okey, itu clue dia. Kalau dua-dua cakap benar, guna dan. Okey, yang kedua. Itu saya cakap tadi. Okey, yang kedua. Punca kuasa 3 bagi negatif 5/2 ialah 8. Okey, bila kita tekankan kita, dapat jawapan yang palsu. Sepatutnya negatif 8. Okey. Yang kedua ni bila kita kembangkan, dapat jawapan begini. Benar. Bila satu palsu, satu benar, nak jadikan dia yang benar, guna perkataan atau. Atau ya. Okey. Kemudian yang ketiga, 7 ialah nombor perdana. Benar. 15 ialah nombor genap. Palsu. Sama juga kalau berbeza kebenaran, kita guna perkataan atau. Okey. Ini just ingatan sahaja sebab benda ni mudah sangat-sangat. Yang mana mudah selajukan sahaja. Okey. Cuba kita ingat tadi, kalau semua betul, guna dan. Kalau salah satu betul, guna atau. Okey. Ini saya umumnya. Yang pertama tu benar, yang kedua tu benar. Kalau ada perkataan dan, kesimpulannya akan jadi benar. Okey. Kalau dia ada atau, kira benar. Ini saya laju sikit ni. Okey, kalau yang pertama tu benar. Contohnya, kucing adalah haiwan. Benar. Yang kedua, lembu adalah sayuran. Palsu. Okey. Kalau ada atau, akan jadi, kalau ada dan, jadi ayat tu palsu. Tapi kalau ada atau, jadi benar. Atau ni salah satu benar, dah dikira benar. Okey. Kalau dan,
mestilah dua-dua benar baru dikira benar. Yang lain semua palsu. Okey, ini kalau dalam exam masuklah soalan yang A lah, soalan A. 2 markah. Ya. Okey. Ingat ini sekali lagi saya ulang. Dua-dua benar akan dianggap benar kalau dan kalau atau salah satu benar dah dikira benar. Benar. Okey, saya laju sikit. Implikasi. Yang ni pun sangat mudah, sangat kacang. Kena ingat dalam kepala ya. Nampak ya implikasi, ada 2 perkataan jawab mesti tulis. Apa dia? Ha. Apa dia agak-agak Implikasi. Nampak implikasi, 2 perkataan jawab kena tulis. Apa dia? Okey, Dina. Jika maka. Pandai. Sekolah mana tak tahu. Okey. Alright. Okey. Tahniah Dina. Bagus. Okey. Yang level bagus juga. Cuma malu-malu. Lagi Okay? satu. Alright. So, contoh ayat 20 P sama dengan 60 jika dan hanya jika P sama dengan 3. Tuliskan 2 implikasi. Nampak saja perkataan implikasi? Di ruang jawapan, pastikan di depan tulis jika. Di belakang tulis maka. Wajib ada. Tak ada automatik kosong terus. Okey, tengah-tengah ni adalah ayat dia. Tapi apa benda ayat dia? Okey, sangat mudah. Di mana perkataan jika dan hanya jika ni adalah pemisah ayat. Okey, ini Wani, ini SOP, ini Azman. Tu. Okey, so implikasi yang pertama, jika yang pertama, okey, tu, maka yang kedua. Ya. Implikasi yang kedua, tukar juadah. Ini pergi depan, ini pergi belakang. Itu implikasi. Sangat simple. Okey. Pemisah ayat. So yang pertama, yang kedua, yang pertama. Tukar tempat je. 2 markah percuma dapat. Lah macam tu je. Macam tu saja. Okey. Ni saya cakap ni benda dunia. Okey. Alright. Contoh lagi begini. Sama jugalah. Jangan bimbang tentang ayat panjang-panjang ni. Hanya pemisah dia ni. Jika dan hanya jika. Okey. So ayat perkataan jika maka mesti ada. Di depan ayat pertama, belakang ayat kedua. Jika yang merah, maka yang biru. Jika yang biru, maka yang merah. Itu saja. Okay? Tak perlu ubah ayat apa-apa pun. Hanya salin balik sahaja. Okay? Ini jika diminta menulis implikasi. Kalau sebaliknya, minta tulis, ni latihan. Ni latihan contoh. Okey. Nak cuba tak? Yang kat rumah. Siapa nak cuba? Okey, Manisha nak cuba. Dia nampak aktif dia. Pengawas. Okay, go. Bukan pengganas. Okey, Manisha, okey. Implikasi Manisha yang pertama. Okey, dibaca dulu. Okey. Go Manisha. Jika Mungkin masa talian kot. Dia baru nampak soalan, cikgu. Ya ke? Okey, boleh Manisha? Tak nampak. Tak nampak Okey, soalan? Tak apa, cikgu. Jom kita Okey, tak apa. tolong dia. Teruskan. Kita tolong ke? Kita tolong. Tak apa Manisha. Ya, tak apa Manisha. Okey. Alright. Sama juga. Jika dan hanya jika pemisah ayat. Ayat pertama jika P, Q, 2 tambah dengan QR, 2, QR, 2. Oh, panjang sebut. Kita pendekkan je. Maka PQR sebuah segitiga sudut tegak. Tak perlu ubah ayat apa-apa, hanya tukar tempat sahaja dapat markah 2 percuma. Okey? Alright. Itu adalah contoh menulis 2 implikasi. Ada terbalikkan pula, menulis akas. Kemudian tentukan benda palsu. Ayat ini glamour dalam exam. Okey? Diberi satu ayat, tulis akas dia kata dan tentukan akas itu benar atau palsu. Okey. Akas ni apa? Okey, contoh ayat. Jika P sama dengan 8, maka jika P besar dari 8, maka P besar dari 10. Tuliskan akas. Dan tentukan benar atau palsu. Akas ni apa? Okey? Tak payah buka kamus, tak payah buka kamus. Benda simple. Ingat dalam kepala ya. Kalau dia minta akas, bermaksud dia nak implikasi yang kedua. Ini adalah implikasi yang pertama sebab ada jika maka. Ini yang pertama. Jadi akas adalah yang kedua. Terbalikkan sahaja. So, akasnya ialah jika P besar dari 10, maka P besar dari 8. Tulis begitu saja. Kalau diminta akas, tukar tempat je. 1 markah dapat. Kemudian tentukan sama ada akas ini benar atau palsu. Yang ini kita kena uji sikitlah. Okey. Macam nak uji dia?
Sebelum saya nak uji, sebelum saya nak bagi tunjuk jawapan, nak tanya dulu kat depan sini. Okey. Siapa kata akas ini palsu? Buat gitu. Siapa kata palsu? Buat gitu. Siapa kata palsu? Lambai Siapa kata palsu? tangan. Buat gitu. Okey. Siapa yang kata benar? Buat gitu. Kalau benar macam ni. Palsu macam ni. Okey. Imran kata okey. Makin naik. Okey. Okey. Alright. Semua macam ni. Undilah saya. Okey. Bagus. Okey. So, kita cek ya. Bila nak tukar benda palsu, kita cek tengok. Okey. Kita ambil yang pertama, yang merah ni. Pi besar dari 10. Apa nombor dia? Kita tanya host kita lah. Pi besar dari 10 Wani. Apa nomornya Wani? Maksudnya 10 ke atas. So nombor dia contohnya? 11, 12, Okey, 13. pandai. Host kita pandai. Apa lagi kat rumah belajar hari-hari ni. Okay? So, Pi besar dari 10 ialah nomornya ialah nombor 11, 12, 13 dan seterusnya. Okey. Tapi kalau Pi besar dari 8, nomornya ialah 8 tak masuk kita besar daripada. 9, 10. So 9, 10, 11 dan ke atasnya. Okey. So, kita tengok sini. Nak tentukan benar atau palsu, kita tengok yang ke atas ni. Adakah semua nombor ni ada di bawah ni? Ada. Ada kan? Kalau ada, maka dia adalah benar. Tu ya cara dia. Faham? Faham semua? Bethany faham? Bethany okey. Okey, bagus. Okey, alright. Okey, sekali. Tuliskan akas bagi pernyataan berikut. Tentukan benar atau palsu. Ini ayat dia. Jika Pi besar dari 9, maka Pi besar dari 6. Okey, mula-mula kena tulis akas dulu. Okey, akas tukar tempat. Jadi, jika Pi besar dari 6, maka Pi besar dari 9. Itu akas. Wajib tulis. Tak tulis, automatik hilang markah terus. Okey. Kemudian, sama ada dia benar atau palsu, kita kena uji. Ya. Cara macam tadi juga. Ambil yang merah dulu, yang depan dulu. Pi besar dari 6, nomornya ialah 7, 8, 9 dan so on lah. Okey, alright gitu. Pi besar dari 9, nomornya ialah 10 dan ke atas. Ya. Begitu. Tuan-tuan dan puan-puan kekasih Allah. Gitu ya. Alright. Saya dalam kelas saya suka gurau. Okey. So, benar ke palsu? Dengan cara kita lihat. Yang di atas. Adakah ada di bawah sini? Ada. Ada tang mana? 10, yang 11. ada sini saja. Ni tak ada ni. 7, 8, 9 tak ada. Bila atasnya ada yang tidak ada di bawah, maka dia akan jadi palsu. Palsu. Itu yang mudah ya. Okay. Kita senaraikan, kalau di atas ada di bawah, maka dia benar. Tapi kalau di atas tiada di bawah, dia palsu. Saya antara murid yang terpedaya itulah cikgu. Okay. Biar terpedaya sekarang yang masuk exam nanti. Betul. Takut. Sebab soalan ni sangat mudah ni. Rugi kan kita buang. Satu Betul. markah besar harganya. Okay. Tak perlu menari ya, Bethany ya. Okay. Okey cikgu. Cikgu tunggu dulu. Sebab apa selepas ni kita nak berehat seketika, cikgu sediakan soalan yang lebih susah sikit lah untuk mereka semua. Okey, jadi anda jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kiri dan juga Cikgu Azman serta 4 buah sekolah. Ini dia pelajar, 6 orang pelajar dari 4 sekolah yang berbeza. Okey, sebelum kita sambung sesi kita, Wani nak pilih dululah kad fizikal yang telah pun dihantar oleh para pelajar untuk khas untuk guru-guru kita yang mengajar di Road to Success dan juga cikgu-cikgu yang sedang menonton di luar. Ini dia antara kad yang Wani pilih. Terima kasih cikgu. Dari Nurina Dayana binti Roslan, 5 inovatif dari sekolah SKPM, Sekolah Payemas, Tangkak, Johor. Jom kita tengok ada apa dalamnya. Tu dia comelnya. Ada love kat sini, dia kata ada bagi pantun pakai baju warna biru pergi ke sekolah pukul 1. Murid sentiasa hormatkan guru kerana guru pembekal ilmu. Ni dia ada 4 pantun di sini. Wani baca antara satunya lah. Sangat menarik kan? Okey, terima kasih Nurina Dayana. Okey, baik cikgu. Jom kita nak sambung lagi sikit sesi pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey. Part yang kedua iaitu teknik pembelajaran kita ialah hujahan. Yang mana kita akan belajar melengkapkan hujahan. Sama ada premis ataupun kesimpulan.
Yang kedua ialah membuat kesimpulan satu hujahan sama ada secara didaktif ataupun induktif. Okey, nampak macam susah payah, okey, tapi sebenarnya very simple. Okey, lengkap mudah ya. Contoh soalan ni kata. Hujahan singkat tadi macam tadi sekali, okey. Hujahan adalah proses membuat kesimpulan. Okey, dan dia ada kesimpulannya adalah daripada kes-kes khusus jadikan satu kesimpulan yang umum. Ini contoh kalau dekat mahkamah, okey, kita nak hukum seseorang, kita ambil kes, okey, kata. Contohnya, kes ini satu ketika itu kes ini hukuman dia. Kes ini hukuman dia. So untuk hari ini saya mencadang kepada Tuan Hakim hukumannya begini-begini. Maksudnya daripada kes khusus jadi satu kesimpulan yang umum. Tu. Okey, itu adalah pernyataan khusus. Pernyataan umum pula sebaliknya. Okey, alright. Sambung. Hujahan didaktif ialah kesimpulan khusus berdasarkan premis umum. Jadi saya akan tunjuk contoh. Okey, dan hujahan induktif kesimpulan umum berdasarkan premis khusus. Okey, nampak beza? Didaktif khusus daripada umum, induktif umum kepada khusus. Jadi kita tengok lagi contoh, awak akan lebih nampak jelas apa dia. Okey, tapi tak perlu hafal ini. Tak ada dalam exam. Okey. Premis umum, premis khusus. Okey, ada dua benda tu. Sebelum kita buat gitu, ini pertama ya. Premis umum kepada khusus dipanggil ialah induktif ataupun induksi. Ikut perkataan lah. Okay, kalau bahasa Inggeris panggil induction. Okay, kalau khusus pada umum, didaktif ataupun didaksi ataupun deduction lah. Okay, alright. Mungkin awak pernah dengar perkataan arohan pun sama lebih kurang gitu. Okay, alright. Kita buat part yang awal dulu, iaitu melengkapkan hujahan. Contoh soalan. Semua gandaan 16 ialah nombor genap. Premis yang kedua, 64 ialah gandaan 16. Buat kesimpulan. Okey, sangat mudah. Di mana kita tengok premis 1 dan premis 2, apa yang sama, kita akan potongkan dia. Jangan ulang buat kali ketiga. Kalau ulang, automatik salah jawapan kamu. So, tinggallah yang ini. 64 dengan genap. Gabungkan jadi satu ayat yang cantik, molek. Jadi ayatnya ialah 64 ialah nombor genap. Itu jawapan dia. Okay. Jangan ulang dua kali. Jangan buat 64 ialah gandaan 16 dan ialah nombor genap. Jangan buat gitu. Berulang 3 kali, automatik salah. Faham tak? Okey. Contoh yang kedua. Semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Premis 2 kosong. Kesimpulannya adalah 35 gandaan 10. Okey. Tengok di sini. Apa yang sama? Gandaan 10. Potong. Tinggal lagi 35 gandaan 5. Buat ayat. Jadilah ayat dia 35 ialah gandaan 5. Okay? Jangan buat terbalik. Jangan buat gandaan 5 ialah 35. Jangan buat terbalik. Salah jugalah. Jadi susun ayat bagi cantik. Jadi ibarat macam kita buat, saya makan nasi. Jangan buat nasi makan saya. Okay? Ayat kena bagi betul. Alright. Okay. Tapi kesimpulannya yang begitulah. Lihat dua yang diberi, potong yang sama. Okay. Dalam ni yang sama ialah 891. Potong. Okey. Sekarang tinggallah ini saja. Okey, buat satu ayat yang cantik. Okey, siapa nak cuba buat ayat yang cantik? Okey, seorang. Tak kisah siapa-siapa pun tak apa. Siapa? Manisha? Manisha nak cuba? Okey. Boleh? Okey, cuba. Okey, boleh. $99 boleh dibahagi tempat dengan 3 dan 99 ialah gandaan 9. 99? Cikgu tak nampak 99. Cikgu nampak 9 saja. Nombor dekat situ 9, Manisha. Okey, tak apa. Mungkin Manisha guna handphone kot, kecil sikit skrinnya kan? Tak apa, Manisha. Okey, tak apa. Terima kasih berani mencuba. Okey, so tak apa, Manisha. Okey, sekarang ni yang kita ada adalah gandaan 9 dengan boleh dibagi tepat dengan 3. Gabungkan ayat tu maka jadilah gandaan 9 boleh dibagi tepat dengan 3. Okey, itu jawapan dia. Okey. Lagi sekali, soalan. Semua murid 4K menggunakan kereta. Sarahana murid 4K. Yang sama di sini ialah 4K. Potong 4K. Kita tak nak 4K, kita nak 4A+. Okay. So, gabungkan Sarahana dengan kalkulator, maka Sarahana menggunakan kalkulator. Okay. Sangat senanglah. Ya, cikgu. Ni kacang, cikgu. Itu saya kata, belum kita kira lagi. Okay. Topik membaca ini. Okey. Kes begini pula. Yang sama di sini ialah
angka 9. Tapi atas sini X, sini 4 tak sama. Macam mana buat ayat dia? Yang belum guna lagi ialah yang ini. Okey. Okey? Tu. Jadi yang betul guna lagi, X kita gantikan dengan 4. Ini kita tak guna lagi sebab 9 dah kita dah guna dah. Sedang guna lagi. Jadi kita ambil yang ini, cuma gantikan X tu dengan X ini ialah 4. 4. Ganti je. Okey, ganti tempat je. Alright. Yang ni pula sama juga. Okey. Yang sama ialah sama, potong. Okey, faktor. Saya salah lari ni, setting dia. Okey. Yang sama ialah faktor bagi 16, faktor bagi 6, potong-potong. Ini tersilap potong ni. Okey. Jom gabungkan, maka 6 boleh bagi tepat dengan 3. Okey, 6 boleh bagi tepat, sorry. Okey, yang sama di sini ialah faktor bagi 6, faktor saya potong sini tadi. Okey, tapi kesilapan potong tu. Jadi yang tinggal ialah ada angka 6. Okey, kita dah ada 6, sedangkan 3 belum lagi. Okey, kita ambil tu. Buat ayat. Pastikan ayat itu cantik saja dan jangan ada berulang 3 kali. Jangan ada perkataan faktor 6, faktor 6, faktor 6 gitu. Tak boleh ada. Okey. 6 ni untuk yang di sini ya, bukan untuk faktor tu. Baik. Jangan silap. Okey, ni kira semua tak sama. Semua tak sama. Macam mana nak buat ayat dia? Macam susah je cikgu. Bila semua tak sama, janganlah bimbang, janganlah kata susah. Okey, mat tu kacang. Okey. Cara dia begini. Ambillah begitu. Tu. Yang pertama, kedua langsung tak sama. Tak sama, gabungkan. Tak kata jika dan jika. Tu ya. Okey. Tak sama langsung, ambil depan, ambil belakang, tak jika dan jika. Tu saja. Tambah tengah ada. Okey. Yang ni pun sama juga. Ada jika maka. Ada jika dan jika. Tengah-tengah ni terbalikkan. Jika maka yang tadi kita buat. Ini kan kata gitu. Okey. Ini ada beberapa contoh lah ya. Okey. Saya laju sikit. Ni kes ni penting ni. Membuat kesimpulan secara didaktif. Ini kes khusus ni. Ini kes khusus. Buat satu kesimpulan yang kita boleh guna untuk semua kali. So, caranya begini ya. Saya laju ya. Tengok. Sebelum sama dengan, kita abaikan saja. Lantak pergi kat dia lah. Okey. Tengok yang selepas dia. Yang selepas dia ni, yang sama salin balik. Salin semula. Dua sama. Kurungan sama. Yang tak sama, wakilkan huruf N. Kemudian tambah 14. Koma kan. N tulis 1, 2, 3, dot. 3 kali dot. Okey. Okey, kemudian kita tengok. N dia, yang kita bagi ialah N, 1, 2, 3. Dalam ni pun 1, 2, 3. Sama kan? Ya. Bila sama, itulah jawapan dia. Kita gabungkan. Jadilah 2N tambah 14. Dan pastikan ada dot. Paling kurang 3 kali. 3. Kurang salah. Dia macam traffic light. Kurang tik salah. Faham. Okey, alright. Contoh kita yang payah sikit. Gini. Sebelum dengan abaikan. Tak sama, N. Yang sama, salin. Tak sama, N. Yang sama, salin balik. Dan koma 1, 3. Okay. Adakah ini jawapan dia? Belum lagi sebab kita kata N 1, 2, 3. Tapi sini N 11, 12, 13. Tak sama, kita samakan. So, N kita 1, 3. Soalan 11, 12. Macam mana 1 jadi 11? 10 tambah 1. Yang ini 10 tambah 2. Ini 10 tambah 3. Bermaksud kotak depan sini sepatutnya ialah nombor ini. Iaitu 10 tambah dengan N. Itu S2. Okey. Yang hujung sini tak ada masalah. Sama. So, salin balik. So, jawapannya akhir kali begini. Okey. Pastikan dot. Okey. Ini sama. Ini contoh lagi lah. Sama. Pejam mata tahu dah. Abaikan. Yang tak sama wakilkan huruf N. Tolak 5, koma. N 1, 2, 3. Tapi sini 11, 22, 12, 22, 32 ni. Bezanya adalah 10 itu. Tu 10 tambah 2, 10 tambah 20 tambah 2 ni. Okey. Ini kesnya ialah N ya 1, 3. Macam nak jadikan 10? Dah lah 10. Itu 10 N. 10 kali 1 10, 10 kali 2 20. Okey, gitu itu ya. Dapat jawapan akhir sekali begitu. Okey. Ini akan kalau keluar 2 markah dapat. Okey. Dan yang part terakhir sekali yang ini. Kalau keluar yang ni, bersyukur pada Tuhan. Okay? Sebab apa? Sebab sangat mudah. Kita tak payah baca soalan pun tahu. Okay? Dia kata, buat kesimpulan, didaktif, isi padu, jejari, 21. First step, ambil formula. Letak di ruang jawapan, gantikan sahaja jejarinya 21. Jejarinya ialah J. J ini, ganti 21. Ganti begitu ya? 1 markah dapat. Dan guna kalkulator, selesaikan. Cukup 2 markah.
Macam tu je, Tak cikgu. payah baca, ambil formula, ganti saja maklumat. Okey. Itu ya. Ganti maklumat dalam formula saja. Ini adalah didaktif. Contoh cari. Ambil yang ini, gantikan saja. Dia kata situ panjang yang sama sisi ialah AB. Sorry, panjang selari ialah AB, lebar C. Gantilah. Maklumat kata panjang selari 12-20, lebarnya 25. Ganti saja 1 markah dan selesaikan 1 markah. Okey. So faham ya? Okey. Kalau faham ni sebab saya laju sebab topik ni mudah sangat ni. Okey. Refleksi sikit je saya tanya semua. Okey. Kalau faham angkat gitu, tak faham gitu. Okey. Okey. Saya semak. Pandai tak menentukan kebenaran pernyataan? Okey tak okey? Boleh buat tulis? Kalau boleh buat gini. Gini. Okey, bagus. Okey. Yang kedua, boleh tak buat implikasi? Boleh. Boleh? Okey, terbaik. Okey. Yang ketiga, boleh tak melengkapkan hujahan? Boleh. Okey, terbaik. Okey. Dan yang keempat, buat kesimpulan secara hujahan? Idaktif dengan didaktif? Okey, terbaik. Alright. Boleh. Kalau boleh buat semua ni, anda sudah menguasai topik ini 5 markah dalam poket. Tunggu jawapan exam saja untuk dapat 5 markah full. Okey. So itu saya nak kongsi dengan kamu semua. Okey. Terima kasih kerana join saya. Okey. Mudah-mudahan kamu semua cemerlang dalam SPM ni. Kalau boleh A+. Tak boleh A+, A saja pun memadai. Tapi saya nampak muka semua muka A+. Okey. Wani nampak muka A+, Wani? Nampak. Alright. So saya serah pada Wani untuk menunjukkan pada mereka ni. Ya, Okey, alright. silakan. Jadi itulah dia sesi pembelajaran kita hari ini untuk tingkatan 4 bab 3 ya cikgu. Ya, bab 3. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Azman Saad atau dikenali sebagai Cikgu Azman Rizki dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Selangor, serta Wani nak ucapkan terima kasih kepada pelajar dari SMK Taman Kosas Ampang Selangor, SMK Sultan Abdul Aziz Shah dan juga Sekolah Seni Malaysia Sabah. Kita ada Manisha Kaur, Bethany, Dina Shri, Intan Syazarina, Nur Amira dan juga Imran Hakim. Terima kasih sudi bersama dengan kami. Okay? Alright, all the best to all of you. Semoga dapat menjawab dengan baik. Kita jumpa pada episod akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye! calon SPM 2021 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Idris Pantai Remis Perak. Ingin mengucapkan selamat berjaya kepada anak saya Nurliana Atira dan semua calon SPM 2021. Berusahalah bersungguh-sungguh walaupun banyak halangan dan dugaan. Yakin diri, dengar ajaran dan nasihat guru, jangan putus asa, pasti kejayaan milik anda. Balalah jasa guru dan ibu bapa anda dengan kejayaan anda dalam SPM. Selamat maju jaya.